Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Muhammad Nuiman Shah dan juga dua saudara saya iaitu Adrus Chin dan juga Syed Gasha. Hari ini kita akan bincangkan satu tajuk ataupun topik yang isu masih hangat lagi iaitu vaksinasi usaha dalam membendung penularan COVID-19. Jadi isu ni masih lagi berpanjangan. Vaksin lambat lah, tak dapat nak vaksin lah, masalah app tu lah. Jadi di sebalik tu ada juga satu golongan ni, orang dipanggil sebagai anti vaksin, yang membawa satu pemahaman yang mengatakan vaksin ni satu konspirasi ataupun satu daripada Yahudi, macam-macam lah dia orang cakap. So tanpa melengah masa, saya berikan kepada Idrus Chin untuk menjelaskan sedikit sebanyak berkenaan dengan ideologi modernisme, berkaitan sedikit dengan topik kita hari ini. Silakan. Okay, terima kasih saudara saya Iman Shah. Alright, so saya akan menjelaskan dari perspektif moden. Alright, so perkembangan ilmu falsafah pada masa kini sudah menunjukkan perkembangan di zaman moden. So dalam modernity mendongkong prinsip-prinsip rationalism, secularism dan liberalism untuk menjadikan suatu konsep yang bersifat universal. Alright. Di samping itu juga kan pengaruh modernity juga tersebar melalui sains moden. Konsep dalam sains moden juga dianggap memenuhi konsep kemajuan moden dalam fizikal manusia yang tahap optimum. Alright. So dalam petikan satu artikel, dan saya juga ingin mempetikkan dalam satu artikel daripada Muhammad Mutaz Ali 1997 yang berjudul The Concept of Modernizations and Analysis of Contemporary Islamic Thoughts. So dalam proses perubahan di struktur sistem sosial mempunyai peningkatan pengetahuan dan bidang sains dan teknologi. Dari artikel dia juga, perubahan ini juga dalam sebab adalah masyarakat yang berpegang agama syirik dan tahyul dalam moden yang bebas daripada pemikiran agama dan norma moden. So di sini adalah masyarakat tradisional versus masyarakat moden. Perbezaan pendapatan dan perbezaan ilmu agama maupun sama agama. So di sini juga saya ingin membetikkan bahawa dalam penulisan Rowland 2019 bahawa kepada anti vaksin ini, sebelumnya ada vaksin, manusia kerap mendapat penyakit yang sangat berbahaya dan juga menyebabkan kematian berpuluhan juta orang. Dalam perspektif moden ini juga telah menunjukkan bahawa konsep ini mendongkong ilmu sains moden yang kerap bertukar, seperti jika kita tahu penyakit di Eropah yang mencetus dan berjuta orang meninggal sebab penyakit yang mengular di Eropah, dan apa yang berlaku adalah vaksin pertama di dunia dikeluarkan dan telah menyelamatkan jutaan orang. So itulah daripada saya, daripada perspektif moden. Kembali pada saudara Shah. Thank you. Terima kasih saudara Idrus. Untuk perspektif moden bermaknanya masyarakat masih lagi berpegang kepada ilmu sains dan juga ilmu agama dalam kehidupan seharian ataupun pemahaman. Namun dalam fasa ataupun zaman pasca moden iaitu zaman kini, ianya sedikit berlainan, di mana seorang tokoh bernama Thomas Kuhn bercakap ilmu sains adalah sesuatu yang juga mengandungi aspek bukan rasional. Misalnya pertukaran teori dalam sains bukannya bersandarkan akan fakta rasional ataupun logika semata-mata, tetapi boleh juga dipengaruhi oleh faktor psikologi dan sosiologi, dan ini bukannya bersifat rasional. Jadi dalam pasca moden, ianya memisahkan agama ataupun empirical research ataupun sains lah. Dia zaman di mana kita mempersoalkan perkara tersebut balik. Sudah ada jumpa satu objektif tapi kita mempersoalkan. Jadi untuk lebih memahami sedikit ni, kita masuk saudara Syed untuk menerangkan apa yang dimaksudkan dengan nilai relativisme. Ya, kemunculan nilai relativisme ni berlaku pada zaman pasca moden, di mana kepercayaan
orang-orang yang hidup dalam zaman pasca moden adalah tiada kebenaran objektif, di mana pada zaman moden ketika dulu percaya kepada empiriknya perkara seperti sains dan ketahanan agama, di mana pasca moden melawan idea itu dan berkata bahawa sesuatu realiti itu adalah dibina oleh sesuatu individu. Oleh itu, kebenaran tidak pernah objektif tetapi subjektif terhadap individu tersebut. Contohnya yang kita boleh berikan adalah apabila suatu komuniti ataupun budaya suatu tempat tidak boleh menerima budaya yang digelar objektif ataupun kebenaran objektif daripada budaya lain. Inilah contohnya di mana relativisme dibawa naikkan, di mana diorang percaya bahawa kebenaran itu adalah tetap dihukum berdasarkan individu. Tetapi masalah yang dibawa oleh relativisme juga berlaku apabila orang sedar bahawa kerana tiadanya sesuatu yang empirik ataupun objektif, kita tidak boleh diberikan sesuatu landasan terhadap kebenaran itu. Di manakah kebenaran kepada kebenaran, right? Di manakah sesuatu boundary terhadap sesuatu yang boleh digelar sebagai kebenaran. Oleh itu kita lihat pelbagai masalah yang muncul kerana zaman pasca moden yang kita akan huraikan selepas ini. Okay, baik. Terima kasih Saudara Syed. Penjelasan yang sangat menarik bahawa tidak ada satu objektif yang tetap tetapi subjektif yang boleh dari berbagai sudut. So sekarang ni kita nak bincangkan sedikit berkenaan dengan institusi keagamaan seperti mana agama Islam ataupun Kristian dalam menghadapi cabaran relativisme. So Saudara Syed, dalam konteks ini macam mana? Okey, dalam konteks ini kita boleh lihat dalam konteks Malaysia sebagai contoh di mana kita pada satu masa ada kenaikan individu yang percaya kepada anti-vaksin, right? Orang yang percaya bahawa vaksin ini adalah sesuatu agenda Yahudi ataupun COVID ini adalah sesuatu serangan daripada negara China dan sebagainya. Dan oleh itu juga mereka tidak percaya kepada vaksin dan kata ini adalah ada setengah orang yang percaya anda akan meletakkan microchip di dalam badan anda dan berkenaan dengan 5G yang pada insan yang selalunya percaya kepada objective truth akan sentiasa kata mungkin ini tidak benar. Tetapi kerana kita hidup dalam zaman pasca moden di mana kebenaran adalah sesuatu yang boleh dibina oleh setiap individu dan kita mula lihat pelbagai masalah oleh ini. Jadi oleh itu saya rasa Jabatan Agama telah ataupun tokoh-tokoh agama dalam negara Malaysia telah membuat satu forum perdana contohnya pada bulan Februari tahun ini di mana mereka bercakap tentang kepentingannya sebagai umat Islam untuk mengambil vaksin kerana adalah tanggungjawab dan amanah sebagai seorang Islam untuk mengatasi wabak ini. Kerana selagi kita tidak mengambil vaksin dan selagi orang tidak percaya kepada vaksin ini, selagi itu wabak ini akan sentiasa ada dan sentiasa tidak boleh mengatasinya. Oleh itu, peranan Jabatan Agama adalah sesuatu yang penting di mana banyak orang percaya bahawa vaksin ini bertentangan dengan agama, kita harus ada sesuatu organisasi yang melawan atau bercanggah dengan realiti yang orang percaya. Oleh itu kita harus kembali kepada objective truth, kembali kepada kebenaran objektif dan menunjuk di manakah sepatutnya sesuatu komuniti atau masyarakat percaya. Oleh itu sangat penting. Okey, terima kasih. Bagi Saudara Ed dalam perspektif agama Kristian mungkin. Okey, terima kasih Saudara Iman dan juga Saudara Syed Akasha dengan atas pengkongsian dalam perspektif tersebut. So dalam agama Kristian, alright, seperti jikalau kita lihat di Vatican, alright, Pope Francis adalah tokoh Kristian yang terutama bagi Kristian yang beragama Katolik, right? So di
terdapat satu dikiranya pengacara, I would say pengacara lah, it's a must lah, because Christian must. Dia membetikkan bahawa kita semua berada di atas kapal yang sama. We are all in the same boat. So maksudnya di sini adalah dia menyuruh kepada semua umat-umat Kristian yang di seluruh dunia, alright, untuk memastikan mendapatkan vaksin, alright, kerana dia juga membetikkan kita tidak boleh membiarkan nasionalisme sempit menghalangi kita untuk hidup sebagai sebuah keluarga kemanusiaan. So Pope Francis juga menyuruh kepada kerajaan-kerajaan di seluruh negara untuk agar vaksin ini disediakan secara merta untuk semua umat manusia, tak kira bangsa dan tak kira agama. Dan juga menurut Francis Pope juga menyediakan vaksin ini untuk yang memerlukan dahulu. So dahulukan yang orang yang perlu betul-betul perlukan dahululah. So at the end of the day, Pope Francis juga memuji WHO, World Health Organization, bahawa dapat menghasilkan vaksin sebagai cahaya harapan, the future bright light. So itulah perspektif dari agama Kristian. Dan juga Pope Francis juga menyuruh agar semua pihak yang berlainan bangsa dan juga agama untuk mempromosikan kerjasama dan bukan competition sah, dan juga bekerjasama untuk mencari solusi untuk kita semua. So itu saja dari saya. Thank you. Baik, terima kasih saudara. Satu penjelasan yang sangat baik pada isu pandangan Kristian. So masa sangat mencuri kita, jadi saya membuat kesimpulan bahawa isu ini akan sentiasa berpanjangan, namun daripada sudut kemanusiaan dan juga sudut agama, bahawa kita semua adalah satu kapal. Seperti mana saudara Ed cakap, kita harus mencari jalan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini, dan harus memberikan kerjasama terhadap institusi penting seperti kerajaan dalam membantu kerajaan dalam membendung penularan COVID-19. Jadi setakat itu saja. Mana-mana pun jaga diri, jaga kesihatan, minimalkan aktiviti di luar rumah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.